Okey, jadi pada malam ni cikgu yang pertama sekali adalah cikgu minta maaf lah sebab cikgu buat kelas pada malam Sabtu. Okey. Jadi sebab apa? Sebab cikgu ada kerja hari tu. Cikgu minta maaf. Okey. Jadi cikgu harap masing-masing dah sedialah untuk belajar walaupun malam ni malam ada orang main futsal, malam ni ada orang main tengok movie. Kamu kena belajarlah eh. Okey. Jadi hari ni kita belajar tentang poligon bab 4. Sebelum kita pergi lagi jauh, sebelum kita pergi lagi jauh, cikgu nak masing-masing buka kamera. Cikgu bagi masa dulu. Tengah buka kamera tu. Okey. Jadinya pada malam ni, apa yang cikgu nak adalah sebelum kita mulakan kelas kita, kita buka dulu kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi dah print belum worksheet cikgu bagi tu? Cikgu nak dengar sikit suara. Dah print belum? Dah. Okey, bagus. Okey, dah download belum nota yang cikgu bagi? Dah ke belum? Dah. Okey. Yang dah tu dah. Yang tak jumpa nota cikgu tu buka dekat WhatsApp. Cikgu ada bagi dalam bentuk PDF. Okey. Cikgu akan share nota cikgu. Cikgu akan share nota cikgu. Mula-mula kita belajar dulu nota kita ni. Kita belajar dulu nota kita ni. Iaitu bab kita yang kita nak belajar pada malam ini adalah tentang poligon. Adalah tentang poligon. Jadi pada malam ni cikgu akan ajar. Cikgu akan ajar semua orang bagi betul-betul faham tentang bab di poligon. Senang je. Siapa yang masuk kelas cikgu malam ni, cikgu akan usaha nak bagi kamu faham tentang apakah itu poligon. Okey, sebelum cikgu teruskan, boleh nampak ke skrin cikgu? Boleh. Okey, sekarang cikgu Boleh. tengah tunjuk apa? Putih. Apa tu? Okey, putih. Kalau cikgu tukar whiteboard cikgu, nampak tak? Cikgu tukar, nampak tak? Pak. Nampak. Nampak. Okey. Suka warna hitam ke suka warna putih? Hitam. Hitam. Okey, tak apalah. Cikgu malam ni, dia kalau nak warna hitam ni boleh. Tapi ada orang yang dia tak jelas. Tapi cikgu pakai warna putih lah. Cikgu pakai warna putih. Saja je cikgu nak tanya. Cikgu nak tunjuk sikit whiteboard cikgu canggih. Okey. Jadi pada malam ni kita pergi kepada bab poligon. Okey, siapa tahu pasal poligon ni? Poligon ni apa? Poligon tu apa? Bentuk. Okey, pandai. Cikgu bukan apa. Takut nanti bila cikgu sebut pasal poligon ada yang cakap pasal aiskrim. Ada aiskrim poligon? Nanti kamu Google. Okey. Ada cakap pasal aiskrim. Ada yang cakap pasal pentagon. Poligon. Poligon ni adalah sejenis bentuk. Sejenis bentuk. Okey, bila kita belajar tentang bentuk dalam matematik tingkatan 2, matematik tingkatan 2 adalah form mana dalam matematik ni dia banyak belajar pasal bentuk. Jadi dekat dalam poligon ni adalah bentuk. Bentuk dia bentuk macam mana? Okey. Syarat untuk bentuk poligon dia ada 2 tau. Dia ada 2. Yang pertama, poligon mesti tertutup. Selagi dia tak tertutup, kita tak akan panggil dia poligon. Selagi dia tak tertutup, kita takkan panggil dia poligon. Okey, contoh. Okey. Mana bentuk poligon? Okey. Kita tengok kepada bentuk poligon kita. Kita tengok kepada contoh-contoh bentuk poligon kita. Kamu boleh buka PDF yang cikgu send. Okey, kita tengok. Inilah bentuk-bentuk poligon. Ini adalah bentuk-bentuk poligon. Okey, yang pertama triangle ataupun kita panggil dia segitiga.
Yang keempat segi empat. Senang cerita lah, senang cerita kalau orang tak hafal nama-nama ni dipanggil nama je. Dipanggil berapa segi je. Segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, segi 9, segi 10. Rasa-rasa atas segi 10 ada lagi tak segi 11, segi 12? Ada. Ada, pandai. Dia boleh lagi banyak segi. Cumanya dia ada nama saintifik yang mana kamu kena hafal. Ni adalah nama saintifik yang kamu kena hafal. Triangle, quadrilateral, pentagon. Pentagon ni tempat Khabib berlawan tu. Hexagon, heptagon, octagon, nonagon, decagon. Kamu kena ingat. Kamu kena ingat. Hafal semua ni. Ni nama bentuk dia. Ni nama bentuk dia. Jadi, kita tengok kepada syarat yang pertama cikgu tunjuk dekat depan ni. Kita tengok kepada syarat pertama. Syarat pertama cikgu cakap apa? Cuba ulang balik apa yang cikgu tulis tu. Mesti tertutup. Okey. Mesti tertutup. Kalaulah kamu tengok dekat sini, tak ada satu pun terbuka. Tak ada satu pun terbuka. Dia tertutup. Dia tertutup. Segitiga, kalaulah bentuk dia macam ni segitiga. Kalaulah bentuk dia, cikgu buat segi empat lah. Okey, kalaulah segi empat ni, bentuk dia cikgu buka. Cikgu buka yang atas ni. Dia takkan kita panggil dia sebagai poligon. Sebab apa? Sebab poligon mesti dalam keadaan tertutup. Jelas ke? Jelas. Okay. Yang lain macam mana? Jelas ke? Jelas. Macam itulah. Okey. Syarat untuk poligon kamu kena save dalam fikiran kamu, dia mesti dalam keadaan tertutup. Yang kedua, poligon mesti tiada curve. Curve ni maksud dia bentuk bulatan. Tiada curve. Dia tak ada pun dalam poligon berbentuk bulatan. Sebagai contoh, kita pergi kepada segitiga. Kalaulah segitiga ni, okey. Okey, ni segitiga. 1, 2, dia punya sisi. Cikgu buat satu bulatan dekat sini. Cikgu buat curve. Kan nampak dia ada benjol kat situ tu. Kalau curve ni, kita nampak curve macam ni, kita tak panggil dia sebagai poligon. Sebab apa? Sebab semua dalam poligon, dia mesti bergaris lurus. Dia takkan ada satu pun bentuk yang membentuk macam curve. Bentuk macam benjol macam ni. Contoh segi empat. Kalaulah cikgu buat macam ni, okey, dah betul dah. Tiba-tiba kawan kamu pergi lukis benjol dekat atas dia. Kenapa benjol ni kawan? Kenapa benjol ni? Alamak, saya tak ada pembaris. Jadi saya lukislah dia benjol. Jadi ini dikira sebagai bukan bentuk poligon. Dua sahaja syarat dia. Yang pertama mesti tertutup. Kita tengok tak ada yang terbuka. Kalau kena kurung pun dia dah tertutup dalam ni. Ni nampak ni dia tertutup. Dia tak boleh keluar. Yang orang warna merah cikgu lukis dia tak boleh keluar. Dia duduk dalam je. Sebab apa? Sebab semua bentuk dalam keadaan tertutup. Yang kedua, dia tiada curve. Dia tiada curve. Tak ada bentuk curve. Apa bentuk curve tu cikgu? Membentuk bulatan. Kalau kamu tengok kat sini, ni garis lurus. Maksudnya yang terlibat dekat sini adalah garis lurus sahaja. Ni garis lurus. Ini garis lurus. Ini garis lurus. Semua dekat sini adalah dalam keadaan garis lurus. Dia tak ada pun membentuk macam bulatan. Jelas ke contoh cikgu tunjuk dekat depan ni? Jelas. Jelas. Okey. Jadi yang nama-nama semua ni kamu kena hafal. Ni segitiga, segitiga, segi empat. Pentagon ni dah mula kena panggil dia pentagon. Kamu tak boleh panggil dia segi 5. Kamu kena biasakan dia dipanggil pentagon. Okey. Gon ni sebenarnya datang daripada poligon. Gon ni. Gon. Okey. Yang penta. Siapa main Dota kat sini? Tak ada? Oh, tak ada Masya Allah, bagusnya semua. Siapa main LOL kat sini? League of Legend. Tak ada orang main League of Legend?
Masya Allah, Ah. bagusnya. Tak pernah main game semua ni. Mobile Lagi Legend ada tak satu. yang main game Mobile Legend? Ada. Ada. Okey, kalau Mobile Legend kan, kalau Mobile Legend, bila kamu dapat kill 5 orang sekaligus, dia panggil apa? Habis. Berapa? Savage. Savage itu kalau dalam Mobile Legend. Kalau dalam League of Legend ataupun game lain, bila kamu dapat 5 kill, dia akan panggil pentakill. Dia akan panggil pentakill. Nanti kamu boleh Google dekat YouTube, pentakill. Hexagon. Hexagon. Hex ni adalah nama dia 6. Hep ni nama dia 7. Octagon nama dia 8. Sebab tu kalau kamu tengok kamu tengok sotong. Sotong dalam bahasa Inggeris apa? Which Octopus. Squid. apa? Okey. Lagi satu. Squidward tu dah betul dah. Lagi satu. Octopus. Octopus. Octo tu adalah menandakan dia ada 8 tangan. Nanti kamu boleh kira berapa sotong. Sotong ni dia ada 2 jenis. Satu yang macam ni. Satu yang kepala dia besar, lepas tu tangan. Macam apa? Captain Jack Sparrow tu. Jadi, dekat situ kita panggil octopus. Tu untuk sebagai menandakan dia ada 8 tangan. Lepas tu nonagon. Lepas tu decagon. Okey, kalau 1 tahun, kita panggil setahun lah. Kalau 10 tahun, apa nama lain bagi 10 tahun? Abad. Dekat. Satu Okey, dekad. dekad. Pandai. Dekad, abad tu 100 tahun. Dekad tu, dekagon. Dekagon. Maksudnya dia menandakan dia 10 tahun. 10. Dek tu adalah untuk 10. Kalau kamu tengok dalam kalkulator kamu kan, dia ada susunan-susunan dia semua. Okey. Jadi ini adalah tips-tips yang cikgu bagi untuk kamu hafal. Sebab apa? Sebab nanti dalam exam dia tak bagi kamu bentuk. Dia hanya tulis tulisan. Nama je dia bagi. Triangle. Takkan triangle tu kamu tak tahu? Triangle. Try. Kalau kita main game, kita main solo. Maksudnya solo, bukan solos. Solo. Kalau kita main berdua, kita panggil duo. Kalau kita bertiga, kita panggil trio. Kenapa trio ni? Ini adalah untuk 3. Menandakan 3. Kalau ni apa? Triangle. 3 angle. Mana 3 angle dia? 1 angle pertama, angle kedua, angle ketiga. Semua bentuk dia ada, bukan saja-saja bagi nama. Okey. Ini adalah ilmu lah. Kalau kamu tak dapat apa yang cikgu cakap, kamu kena hafal. Kamu kena hafal. Nak hafal senang sahaja. Kamu buka dalam kalkulator kamu, dia ada dah tulis dekat bawah-bawah tu. Tapi tak apalah. Okey. Jadi, ini adalah bentuk-bentuk yang kamu kena ingat. Pentagon dia ada 2 syarat dia. Yang pertama, apa syarat yang pertama? Cikgu nak dengar sikit daripada semua orang. Apa syarat dia yang pertama? Cikgu nak dengar sikit daripada semua orang. Tutup. Ya, pandai. Dia mesti tertutup. Yang kedua, syarat untuk poligon apa? Tiada curve. Tiada curve. Yang lain mana? Seorang je bersuara. Syarat kedua apa? Tiada curve. Ya, tiada curve. Tiada membentuk bulatan. Okey. Kita kena ingat 2 benda ni. Okey. Jadinya, cikgu akan pergi kepada page lain. Cikgu akan sambung kepada page lain. Okey. Dalam poligon. Dalam poligon. Yang paling penting untuk di dalam poligon ni. Kalau siapa-siapa dah. Siapa-siapa yang dah print tu. Bagus. Okey. Dalam poligon. Dia ada 2 benda. Satu, sekata. Satu lagi, tidak sekata. Okey. Ini kamu kena tengok. Okey. Yang pertama, cikgu nak tunjuk dekat kamu sekata tu macam mana. Sekata tu macam mana. Okey, kita comparekan satu-satu. Okey, kalau siapa dah tengok nota ni, cikgu terus pergi kepada nota yang berikutnya. Boleh buka kepada page 6. Cikgu nak terang apa maksud sekata dengan apa yang dimaksudkan dengan tidak sekata. Okey, jadi masing-masing boleh tengok.
Okey. Sekata adalah apabila setiap sudut, setiap sudut ataupun cikgu cakap setiap bucu, setiap bucu menunjukkan, ni kena salin lah. Menunjukkan darjah yang sama. Kalau tidak sekata, cikgu ringkaskan, menunjukkan bilangan darjah yang berbeza. Menunjukkan bilangan darjah yang berbeza. Ini adalah dia sekata. Ini adalah dia tidak sekata. Ini adalah daripada dia punya definisi untuk sudut. Definisi yang kedua adalah kalau sekata panjang sisi yang sama. Panjang sisi yang sama. Ini adalah untuk daripada segi dia punya panjang. Kamu kena salin ya. Kalau dia tak sekata maksudnya panjang sisi yang berbeza. Salin dulu. Nanti cikgu akan ajarlah apa benda dia. Maksud dia. Yang berbeza. Okey. Okey, kamu boleh tengok kat sini. Yang pertama untuk sekata ni cikgu nak kamu comparekan daripada segi sudut. Daripada segi sudut. Untuk sudut yang pertama, kita bercakap tentang poligon sekata. Poligon sekata adalah apabila setiap sudut adalah sama. Contoh, cikgu bagi contoh segitiga. Kalaulah sini cikgu buat 60, maksudnya sini pun 60, sini pun 60. Oh, tutup kedip. Okey. Itu adalah dia sekata. Kalau tak sekata tu macam mana? Okey. Menunjukkan bilangan darjah yang berbeza. Okey, kita tengok kepada bilangan darjah yang berbeza. Apa maksud dia? Contoh. Okey, segitiga kat sini kita menunjukkan 100 darjah. Sini 30 darjah. Sini 50 darjah. Ini daripada segi dia punya sudut. Boleh salin nota cikgu. Cikgu buat besar-besar sikit. Okey. Contoh kalau dia sekata dia menunjukkan bilangan darjah yang sama. Sini 60, sini 60, sini 60. Tapi kalau dia tak sekata dia menunjukkan bilangan darjah yang berbeza. Kamu boleh tengok. Darjah ni maksudnya apa? Darjah ni maksudnya sudut. Kalau panjang kita panggil dia sentimeter. Kalau nilai sudut, unit untuk sudut kita panggil dia darjah. Itu maksud darjah. Bukan darjah rendah. Darjah 1, darjah 2, darjah 3 tak. Sudut. Bila orang cakap 60, mana ada orang cakap 60 sudut? Orang cakap 60 darjah. Jangan kamu ingat tu. Cikgu kalau sekolah cikgu, kalau apa? Cikgu tanya, berapa darjah? Dia cakap 60 darjah. Salah. Kita panggil 60. Kalau kita cakap 60 sudut, silap. Kalau cikgu cakap sudut dia berapa? Dia tak boleh cakap 60 sudut. Dia kena cakap 60 darjah. Ini adalah dia punya sudut. Itu adalah daripada segi dia punya sudut. Jelas ke cikgu tunjuk dekat situ? Jelas. Jelas. Okey. Okey, bagus. Okey, respon je tau. Kalau ada soalan, tanya je tau. Okey, yang kedua. Kita tengok daripada segi dia punya panjang. Kita tengok daripada segi dia punya panjang. Apa tu panjang tu? Okey, panjang tu contohlah. Ini segitiga. Panjang ni 5 cm. Panjang ni pun 5 cm. Panjang ni pun 5 cm. Maksudnya dia menunjukkan panjang yang sama. Tapi kalau dia tak sekata, sini boleh jadi 10 cm, sini boleh jadi 3 cm, sini boleh jadi 5 cm. Panjang dia berbeza. Panjang sisi dia berbeza. Okey, ini adalah kamu kena faham lah. Sebab apa? Sebab kita nak pergi kepada sekata dengan tidak sekata. Kalau panjang, unit dia sentimeter. Kilometer tu unit apa?
Kilometer. Jarak. Kilometer unit apa? Jarak. Okey, jarak. Jarak bercakap pasal apa? Panjang. Ya, jarak bercakap pasal panjang. Jadi kalau kita bercakap tentang unit untuk panjang, dia boleh jadi milimeter, dia boleh jadi sentimeter, dia boleh jadi meter, dia boleh jadi kilometer. Lepas tu panjang ni banyak lagi. Itu unit untuk panjang. Ini adalah benda yang kamu kena tahu. Okey. Setakat ni boleh jelas lagi ke? Boleh. Okey. Okey, jadi cikgu akan nak teruskan kepada contoh. Yang ni teori Cikgu nak kamu nampak nota dia, lepas tu cikgu nak kamu nampak contoh dia. Okey, jadi merujuk kepada apa yang cikgu bagi. Siapa yang dah download nota? Siapa yang dah print nota? Boleh tengok kepada muka surat ini. Cikgu cakap dia poligon sekata. Ni. Okey. Kamu boleh tengok contoh yang pertama, kita pergi kepada contoh segitiga. Kita pergi kepada contoh segitiga. Kamu tengok. Okey, kamu tengok. Kalau segitiga ni, kalau kamu tengok contoh segitiga. Kalau segitiga, dia dikira sekata apabila, kita tengok syarat pertama dia. Syarat pertama adalah bercakap tentang sudut. Maksudnya sudut dekat sini semuanya adalah sama. Semuanya adalah sama. Jadi sudut dekat situ semuanya adalah sudut yang sama. Jadi kamu kena ingatlah benda tu. Ini 60 darjah, sini 60 darjah, sini 60 darjah. Jadi warna pink tu dikira sebagai sekata sebab dia adalah sudut yang sama. Dia dah lepas ciri-ciri yang pertama. Okey, yang ni kalau kita tengok kat sini, ini boleh jadi 30 darjah, ini boleh jadi 20 darjah, sini boleh jadi 130 darjah. Pembukaan dia lain. Pembukaan dia lain. Okey. Sekata ni senang cerita, maksud dia sama rata. Sekata ni maksud dia sama rata. Sama rata daripada segi apa? Sama rata daripada segi sudut. Sudut dekat sini sama. Sudut dekat sini sama. Sudut dekat sini sama. Sudut dekat sini sama. Sama daripada segi dia punya panjang sisi. Panjang sini sama. Panjang sini sama. Panjang sini sama juga. Tu contoh yang pertama. Kita pergi kepada contoh yang kedua. Kamu boleh tengok contoh yang kedua. Cikgu bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Okey, kita tengok kepada contoh yang kedua. Okey. Kamu tengok ni. Ni ada berapa bucu? Okey, kamu kira macam biasa. Kira macam biasa. Ni bucu 1. Ini bucu 2. Ini bucu 3. Ini bucu 4. Ini bucu 5. Ini bucu 6. Kalaulah dia dikira sebagai sekata, maksudnya semua darjah dekat sini dikira sebagai sama. Tapi ini bucu pertama, ini bucu kedua. Kamu boleh nampak kat sini, dia tak sama panjang dia. Dia dah 6 bucu dah. Dia dah dikira sebagai 6 bucu. Tapi sekarang ni adalah dia punya sekata. Yang ini adalah dia punya tidak sekata. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok kat sini, panjang dia berbeza. Panjang dia lain-lain. Tapi dekat sini panjang dia menunjukkan panjang yang sama. Jelas ke apa maksud sekata dan tak sekata tu? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okay, yang lain tak dengar suara. Seorang je cikgu dengar. Lutfi je. Yang lain? Boleh ke? Okey. Okey. Yang perempuan, mana Arisa ni? Okey. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini kita belajar dulu tentang poligon sekata. Kita belajar dulu tentang poligon sekata. Ingat, nota yang cikgu bagi tu bukan cikgu saja-saja. Ni. Cikgu dah ringkaskan. Ni, semua sisi sama panjang, semua sudut sama. Okey. Jadi cikgu nak ajar kamu cara mencari nota. Cara mencari sudut. Ingat, bila kita bercakap tentang poligon,
perkara paling penting dalam bab ni adalah mencari nilai sudut. Okey. Nilai sudut. Cikgu ajar kamu kalau kamu tak tahu sudut tu apa, cikgu ajar kamu. Sudut ni maksud dia adalah pembukaan. Ni ada orang tak faham. Cikgu, sudut tu apa? Saya ni memang dah tingkatan 2 tapi saya tak tahu sudut tu apa. Okey, cikgu ajar. Sudut dekat sini bermaksud sudut ni, ni kalau siapa-siapa tak tahu pasal sudut salin. Sudut bermaksud pembukaan. Pembukaan antara dua garisan. Dua garisan. Contoh, ini dikira sebagai garisan pertama, ini dikira sebagai garisan kedua. Kita nak tahu berapa besar dia punya pembukaan. Jadi, cara dia kita kena cari berapa darjah dia punya sudut. Inilah adalah ini adalah tujuan sudut tu. Kita nak tahu berapa besar dua garisan ni dibuka. Kita bukan saja-saja. Jadi sudut ni adalah tentang pembukaan antara dua garisan. Kalau dia satu garisan sahaja, dia tak dikira lagi. Dia kena ada dua garisan. Ini adalah sudut. Jadi, kalaulah cikgu bercakap tentang poligon, kamu tengok kat sini. Kita ambil contoh mudah. Poligon segitiga. Okey, sudut pertama dekat mana? Okey, kamu tak kisah. Tak kisah. Okey, ni saya tahu nota ni. Okey, sudut pertama dekat mana? Dia tak kisah pun kamu nak declare tu dekat mana. Contohlah kalau cikgu declare ni sudut pertama. Sudut dia dekat sini. Apa makna sudut ni? Pembukaan antara ini garisan pertama dia, ini garisan kedua dia. Itu maksud sudut. Dia buka antara dua garisan dia. Satu dekat atas, satu dekat bawah. Ini yang dimasukkan dengan sudut. Sudut bermaksud darjah. Kalaulah dekat bucu kedua, cikgu buat pula sudut dia. Darjah. Maksudnya pembukaan dia dekat mana? Pembukaan di garisan yang pertama. Pembukaan di garisan yang kedua. Okey. Ketiga. Sudut yang ketiga adalah tentang darjah di yang cikgu tulis dekat nombor 3. Ini garisan yang pertama. Ini adalah garisan yang kedua. Inilah maksud kita nak cari dia punya sudut. Maksudnya kita nak tahu berapa besar dia punya pembukaan. Sudut ni, adik-adik sekalian, kita tengok contoh yang cikgu bagi. Makin besar dia punya nganga dua garisan ni, makin besar dia punya sudut. Tengok contoh cikgu bagi. Contoh pertama. Kalau dekat sini cikgu bagi dia 30. Sebab apa? Sebab dia kepit sikit. Tapi dekat contoh 2. Tengok tu dia nganga luas sikit. Dia nganga luas sikit. Nganga apa? Garisan pertama. Garisan kedua. Maksudnya nilai sudut tu lagi besar daripada contoh pertama. Itu maksud sudut. Bila lagi besar dia punya terbuka, makin tinggilah nilai sudut tu. Sudut kita belajar masa dekat tingkatan 1. Tapi dibawa kepada tingkatan 2. Jadi cikgu terangkan balik apa tu sudut. Sebelum cikgu ajar kamu macam mana nak kira dalam poligon. Boleh faham ke tentang sudut ni? Jelas ke penjelasan cikgu? Jelas. Okey, cikgu nak kena dengar dua-dua suara gender, male and female. Okey. Ini adalah tentang sudut. Ini adalah tentang sudut. Okey, jadi apa yang kita nak belajar sekarang ni adalah mengira sudut di setiap poligon. Kita nak kira sudut dekat sini berapa, sudut kat sini berapa, sudut kat sini berapa. Ni kalau dia segitiga. Kalau segi 4, kita nak kira sudut dekat sini berapa, sudut dekat sini berapa, sini berapa, sini berapa. Itu yang kita nak kira sekarang. Okey. Itu adalah yang kita nak kira sekarang. Okey. Ini adalah poligon tak sekata. Tadi poligon sekata.
Okey, kalaulah kamu nampak dekat sini, ini adalah poligon tidak sekata. Tadi poligon sekata. Tengok kat sini cikgu nak kamu boleh bezakan. Ni poligon sekata. Tengok nota yang cikgu bagi. Ini adalah poligon sekata. Macam mana tiga segi dia, macam mana dia punya bukan tiga segi. Okey, tengok ni Okay, kamu jangan ngantuk lagi tau. Jangan ngantuk lagi. Okey. Okey, kita tengok satu-satu Kita tengok satu-satu. Cikgu nak ajar kamu cara mengira poligon tu berapa segi tu macam mana. Okey. Kamu kena faham satu benda. Poligon poligon dia ditentukan ditentukan oleh bilangan bucu. Ditentukan oleh bilangan bucu. Ingat tu. Poligon tak kisah poligon tu bentuk macam mana pun. Salin tahu nota cikgu bagi. Poligon ditentukan oleh bilangan bucu. Okey, kita pergi kepada poligon sekata. Poligon sekata. Cikgu nak bagi kamu nampak macam mana poligon sekata ni, macam mana poligon tidak sekata. Ni poligon tidak sekata. Tak sekata. Jadi yang pertama, untuk segitiga, ni bucu pertama, ni bucu kedua, ini bucu ketiga. Sama juga. 1, 2, 3. Okey. Jadi inilah dikira sebagai bentuk poligon. Okey, kita pergi kepada heptagon pula. Kita terus langkah kepada heptagon. Untuk heptagon, untuk segi 4 dengan segi 5, segi 6, kita boleh nampak lagi. Cuma cikgu nak nampak kamu punya sudut dekat sini. Kamu punya bucu dekat sini. Ni bucu pertama, bucu kedua, bucu ketiga, bucu keempat, bucu kelima, bucu keenam, bucu ketujuh. Kalau dia sekata, bentuk dia memang tak ada bentuk lain. Bentuk dia ada satu je bentuk dia macam ni. Tapi kalau dia tak sekata, dia boleh jadi macam-macam jenis bentuk. Contoh, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7. Tengok, dia boleh jadi macam sarang Spiderman dah. Tapi dia dikira sebagai poligon. As long dia tertutup dan dia tak ada bentuk curve. Dia dikira sebagai poligon. Cikgu ulang lagi sekali. Selagi dia tertutup dan dia tak ada curve. Okay. Kalaulah kamu tengok anak panah dekat sebelah jalan kan. Kamu tengok anak panah dekat jalan. Anak panah ni, cikgu nak tanya kamu, anak panah ni poligon ke tak? Ya, poligon. Ya, dia dikira sebagai poligon. Poligon berapa sisi? Kamu kira. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7. Jadi anak panah yang kamu tengok dekat sini depan ni, nama dia sebenarnya heptagon. Ini adalah ilmu lah. Ilmu. Selagi dia tertutup, anak panah tu mesti tertutup. Kalau dia terbuka, dia tak panggil dah sebagai poligon. Dia tertutup dan dia tiada curve, dia dikira sebagai poligon. Macam ni juga. Okey, tengok. Kalau last oktagon. Okey, ni 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8. Maksudnya dia ada 8 sisi. Kalau dia sekata macam ni lah bentuk dia, dia tak akan berubah. Okey, kalau dia tak sekata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Macam-macam bentuk dia boleh jadi kalau dia tak sekata. Jadi sekarang ni boleh beza tak poligon sekata dengan poligon tak sekata? Boleh bezakan tak? Boleh. Okey. Ada yang dah tutup kamera, buka kamera. Cikgu tak nampak ni. Okey. Cikgu nak dengar sikit suara. Jelas ke tentang poligon sekata dengan poligon tak sekata? Jelas. Okey, yang perempuan tu macam mana? Jelas. Okey. Jadi sekarang ni kita nak belajar mengira tentang sudut.
Kita nak belajar mengira tentang sudut. Inilah penting untuk kamu tengok kepada nota-nota cikgu. Okey, kalau kamu tengok kat sini kan. Ni cengkung-cembung ni kamu jangan salah faham. Dia bukan tentang curve. Kalaulah kamu nampak dia membentuk bulatan yang mempunyai melengkung, dia dikira sebagai bukan poligon. Ingat dua benda tu je. Ingat dua benda yang cikgu bagi je. Dia adalah poligon bila dia tertutup. Tengok ni, dia tak tertutup. Jadi bila benda-benda yang tak tertutup, dia dikira sebagai bukan poligon. Yang kedua, dia tak ada berbentuk bulatan. Ini dia dikira sebagai bentuk bulatan. Dia ada curve, melengkung. Ini bulatan pun melengkung, curve maksud cikgu. Akhir sekali 3D lah. 3D tu memang dah dikira bukan poligon lah. Poligon kalau bentuk 3D kita panggil apa? Siapa ingat lagi pembelajaran lepas? Poligon kalau dia jadi 3D dia panggil apa? Prisma. Geometri. Ya, betul. Cikgu dengar ada satu jawapan betul. Okey, apa? Poligon kalau bentuk 3D kita panggil apa? Geometri. Okey, bukan geometri. Ah, Ya, prisma. Okey, poligon bentuk 3D dia kita panggil dia prisma. Sebab itulah tengok ni. Cikgu sambungkan dia jadi bentuk 3D ni. Ni cikgu sambungkan dia jadi bentuk 3D. Ini dikira sebagai poligon. Cumanya di dalam bentuk 3D kita tak panggil dah poligon. Kita dah tak panggil dah di poligon. Kita panggil dia prisma. Poligon kalau bentuk 3D kita panggil dia prisma. Prisma dia boleh jadi dua keadaan. Sama ada dia menegak ataupun dia baring. Contoh dia macam ni lah. Dia macam ni. Dia baring. Ini adalah contoh dia menegak. Ini menegak. Ini tegak. Ini baring. Ini kita kenal dulu. Kita kenal dulu poligon tu. Tak kenal maka tak cinta. Tak cinta tak belajar. Okey. Okey, jadi kita akan belajar cara nak mengira poligon sekata. Ni cikgu terang tadi. Ni adalah cikgu terang tadi. Banyak-banyak ni cikgu terang tadi. Okey, kita buka worksheet masing-masing. Masing-masing buka worksheet yang kamu print. Cikgu nak ajar kamu cara mengira sudut apabila dia dalam keadaan sekata. Cikgu nak bagi tahu lagi sekali. Cikgu nak ajar kamu kalau dia dalam keadaan sekata. Okey. Jadi masing-masing boleh buka worksheet yang pertama. Kita akan pergi kepada cara mengira bucu. Okey. Okey, ni nota cikgu. Nota cikgu kamu kena salin. Nota cikgu kamu kena salin. Okey, tengah salin ke tak ni? tengah salin. Okey. Yang lain mana? Seorang je baru bagi tahu. Okey. Okey. Jadi, yang cikgu nak ajar ni adalah mengira sudut jika poligon tu sekata. Poligon sekata. Okey, tengok ni cara nak kira sudut kalau poligon tu sekata. Okey, jadi cara nak mengira sudut kalau poligon tu sekata, kamu boleh tengok dekat depan. Okey. Dia ada satu formula yang kamu kena hafal. Formula ni kamu pakai sampai kepada tingkatan 5. Nama formula dia adalah formula tau. Jangan tanya cikgu kenapa dia jadi macam tu. Formula dia, nama dia adalah jumlah sudut pedalaman. Pedalaman. Apa dia formula jumlah sudut pedalaman? Ni formula dia. N tolak 2 dalam kurungan darab 180. Ini adalah dia punya formula. Ini adalah dia punya formula. Jadi N tu apa? Kamu kena ingat. N tu adalah bilangan bucu. Kamu kena ingat. N tu adalah bilangan bucu. Salin nota ni. Ingat betul-betul. Cikgu boleh tunjuk berapa banyak soalan SPM tahun lepas keluar pakai formula ni.
Okey. Salin dulu. Salin lawa-lawa. Okey. Panaslah pula. Cikgu buka aircon tapi airconnya tak menyala pula. Okey. Boleh cikgu teruskan? Okey, cikgu akan teruskan. Cikgu akan tunjuk contoh dia. Cikgu akan tunjuk contoh dia. Okey, yang pertama adalah cikgu nak mengira segitiga kalau dia sama. Okey, kejap cikgu cari bentuk segitiga. Cikgu cari bentuk segitiga. Okey, tengok kat depan. Untuk contoh penggunaan formula, contoh 1. Kamu kena ingat tau, kalau dapat jawapan ni dia takkan berubah dah. Okey, ni segitiga. Ni adalah segitiga. Ingat cakap cikgu, kita tengah cakap tentang poligon sekata. Apa maksud poligon sekata? Maksudnya sudut dekat sini sama, sudut dekat sini sama, sudut dekat sini sama. Okey, jadi sekarang kita pakai formula ni. N tolak 2 dalam kurungan darab 180. Okey, kalau segitiga, bucu dia ada berapa? 1, 2, 3. Maksud dia bucu dia, N dia adalah 3. Masukkan 3 tu ke dalam formula. Dia akan jadi 3 tolak 2 darab 180. Ni, cara cikgu masukkan. Tu cara cikgu masukkan. Salin betul-betul. Jadi, 3 tolak 2 dapat 1 darab 180. 1 darab 180 kita dapat 180 darjah. Okey, 180 darjah ni apa? Okey, yang pertama cikgu nak terangkan balik. Poligon, syarat poligon mesti dalam keadaan terbuka ke tertutup? Cikgu nak dengar suara sikit. Tertutup. Ya. Yang lain, terbuka ke tertutup? Tertutup. Okey, tertutup. Bila dia tertutup, kamu kena faham dia ada sudut belah dalam dengan sudut belah luar. Jadi, sudut dekat sini semua sudut dekat belah dalam. Bila sudut tu dekat dalam dia punya tertutup, kita panggil dia sudut pedalaman. Jadi kita tengah kira apa? Kita tengah kira sudut belah dalam. Jadi kita panggil dia sudut pedalaman. Okey, bila cikgu cakap jumlah sudut pedalaman, maksudnya kita ada berapa bucu? Bucu pertama, cikgu buka luar sikit. Okey, bucu pertama tambah dengan bucu kedua, tambah dengan sudut dekat bucu ketiga, hasil dia 180 darjah. Bila cikgu cakap dia adalah sekata, maksudnya semuanya sama. Maksudnya cikgu akan boleh dapat dia punya nilai bucu apabila cikgu buat bahagi. 180 bahagi 3. Tekan kalkulator dapat berapa? 60. Okey. Yang lain dapat tak 60? Dapat. Okey, 60 yang cikgu dapat dekat situ maksudnya sini 60 darjah, sini pun 60 darjah, sini pun 60 darjah. Itulah yang dimaksudkan dengan cara mengira sudut untuk poligon sekata. Jelas ke contoh yang cikgu tunjuk dekat depan? Jelas. Okey, sekarang ni kamu boleh tengok kat worksheet kamu. Boleh tengok dekat worksheet kamu. Ini adalah poligon sekata. Ni tak dikira sebagai poligon sekata. Sabar dulu. Okey. Cikgu pergi kepada kita pergi kepada mengira poligon yang sekata. Kita nak kira jumlah dia punya sudut yang sekata. Kamu boleh buka worksheet kamu. Okey, yang pertama dekat sini adalah merujuk kepada contoh 1. Cikgu nak kamu kira. Cikgu nak kamu kira berapakah jumlah sudut pedalaman dekat poligon ni. Cikgu nak kamu terus cari berapa nilai darjah di setiap sudut. Okey, sekarang boleh terus kira. Rujuk contoh 1 tu. Boleh ke nak dengar suara sikit? Boleh. Okey. Cuba kira.
Dah. Yang tak dapat buat lagi tu. Dapat buat tak? Dapat. Okey. Nantilah. Okey, cikgu bagi lagi 1 minit. Kamu kena tahu ni cara nak buat ni. Okey, okey. Tak apa. Salah pun send dekat cikgu. Yang pertama sekali kamu kena ada kalkulator Kamu kena ada kalkulator. Okey, tak apa cikgu tunjuk Cikgu tunjuk dekat kamu macam mana cara kira dia. Okey, ada yang betul, ada yang salah. Okey. Ni kalkulator cikgu ni. Dah cikgu dah hantar. Dah hantar dah? Dah. Okey, bagus. Okey, tak. Tapi ada yang salah. Cikgu tunjuk kat depan Okey. Masing-masing boleh tengok kat depan macam mana cara mengira jumlah dia. Okey, tengok kat depan masing-masing. Tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit? Ya. Okey, tengok betul-betul tau. Tengok betul-betul. Tak faham, tanya je cikgu. Okey, buat sama-sama dengan cikgu. Tekan kalkulator sama-sama dengan cikgu. Cikgu nak dengar suara masing-masing. Cikgu nak dengar suara masing-masing. Okey, yang pertama, apa formula jumlah sudut pedalaman yang kamu salin tadi? 5. N tolak 2. Apa? N tolak 2 darab N tolak 2 dalam kurungan darab 180. 180. Okey, sama-sama juga. Apa maksud N tu? Bucu. Okey. N ni adalah bucu. Okey, yang tak faham tu boleh tengok. Okey, sekarang ini adalah soalan kita. Ini adalah soalan kita. Sekarang bucu dia ada berapa dekat sini? N untuk soalan ni ada berapa? 5. 5. Okey, sekarang cikgu nak fahamkan kamu semua. Sampai sini jelas ke? Jelas. Okey, sekarang kita menggunakan formula N sama dengan 5 ni. 5 ni, pelajar-pelajar sekalian, kita masukkan ke dalam N. Jadi dia jadi macam mana? Dalam kurungan 5 tolak 2 darab 180. Okey, yang pertama kita kira. 5 tolak 2 dapat 3. 3 darab 180. Okey, 3 darab 180 tu berapa? 540. Okey, kita akan dapat 540 darjah. Okey, yang pertama dekat sini,
Cikgu nak confirmkan. Masing-masing dapat tak 540? Dapat. Alamak, saya lupa cikgu nak darab. Ada tersilap tadi kan? Ah. Okey. Yang gegel, yang wanita, yang perempuan dapat tak 540? Dapat. Okey. Seorang je, yang lain. Arisa mana Arisa? Ah, Ya, cikgu. tengok. Dapat tak tu 540? Dapat. Okey. Sekarang ni, siapa nama lagi seorang tu cikgu lupa. Okey, sekarang ni 540 ni apa? 540 ni adalah jumlah sudut pedalaman. Bucu pertama tambah dengan bucu kedua, tambah dengan bucu ketiga, tambah dengan nilai dekat sudut bucu keempat, tambah dengan sudut dekat bucu kelima. Jadi cikgu nak cari berapakah sudut dekat sini sahaja. Jadi bila kita dah dapat 540, dia ada berapa bucu? Cikgu nak tanya sikit, dia ada berapa bucu? 5. 540 ni kamu kena bahagi dengan 5. 540 bahagi 5 dapat berapa? 108. 108. 108 tu membawa maksud apa? Ni adalah nilai dekat sudut pertama. Ini pun nilai dekat sudut kedua. 108 dekat sudut ketiga. 108 dekat sudut keempat. Dan 108 dekat sudut kelima. Inilah maksud cikgu. Inilah cara mengira. 108. Semua apabila cikgu mention tentang poligon sekata. Jelas ke? Jelas. Alamak, cikgu tak dengar. Cikgu dengar dua je suara. Masing-masing. Jelas ke? Jelas. 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 Okey. Okey, sekarang. Salin ni kita akan pergi kepada contoh yang kedua. Okey, cikgu ambil yang ni lah. Cikgu ambil yang poligon sekata yang ni. Cantik. Yang atas kot lawa sikit. Okey, kita ambil poligon sekata yang ni pula. Okey. Merujuk kepada contoh yang cikgu tunjuk dekat sini, merujuk kepada contoh cara cikgu kira dekat sini, sekarang ni cikgu nak setiap daripada kamu cuba kira berapa sudut, berapa nilai sudut di setiap bucu poligon sekata apabila dia mempunyai 6 bucu. Boleh ke cuba buat masing-masing? Boleh. Okey. Cuba buat. Bagus. Okey, cuba buat lepas tu send dekat cikgu. Khairina jelas ke Khairina cikgu tunjuk? Jelas. Okey, 540 tu betul dah Khairina. Tapi silap bahagi. Okey, bagus. Cuba buat lagi sekali. Cikgu nak semua hantar kat cikgu tau. Cikgu tunggu.
Okey, bagus. Ramai dah kan? Okey, bagus. Bagus. Buat dulu. Cikgu tengah cek masing-masing punya jawapan. Tak faham, tanya cikgu. Okey, bagus. Pandai. Okey, bagus. Kairina, betul. Dia yang berbeza jawapan. Nanti cikgu tunjuk jawapan Okey, cepat-cepat buat. Cikgu tunggu ni. Okey, bagus Arisa. Ada dapat 120, ada dapat 144. Kita tengok mana satu betul. Okey. Agak-agak jawapan dia 120 ke 144? Cikgu soal. Agak-agak apa? 20. Cikgu. Jawapan dia adalah 120. Dia yang tersilap sikit. Cikgu tunjuk cara kiraan dia. Tak apa, kita belajar, jangan risau. Cikgu tak marah lah. Okey. Jadi, kita tengok sama-sama. Okey, Adlan, bagus Adlan. Okey. Yang penting dekat sini, buka kamera dulu. Okey, yang penting dekat sini adalah kita mencuba. Betul ke salah tu nombor 2. Sebab apa? Sebab dalam matematik. Kenapa dalam matematik tu yang penting kita cuba? Kenapa dalam matematik? Dia ambil markah dalam kira. Ya, itulah yang maksud cikgu. Ingat dalam matematik ni jangan tinggalkan kosong. Kalau kamu tak yakin pun jawapan tu betul ke salah, kamu buat jalan kira. Sebab apa? Sebab dia ada markah dekat jalan kira. Sebab tu cikgu suruh kamu cuba juga. Okey. Jadi kamu tengok kepada yang pertama. Poligon sekata yang seterusnya. Iaitu kita ada formula dia. N tolak dengan 2 darab 180. Pakai formula ni. Ingat formula ni betul-betul save dalam kepala. Ni formula untuk apa? Jumlah sudut pedalaman. Sudut dekat dalam. Semua cikgu buat sudut dekat dalam ni. Okey. Kemudian, kita cek dulu bucu dia ada berapa. Bucu dia ada berapa? Tengok cikgu kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksud dia dekat sini, bucu dia ada 6. Menggunakan N sama dengan 6 ni, kita masukkan 6 ni ke dalam N. Macam mana? Dalam kurungan N tolak 2 darab 180. Kira sama-sama dengan cikgu. Kita cek. N tolak 2. N tolak 2. 6 tolak 2. 10,5. Habis soal. Okey, 6 tolak dengan 2. Kita dapat 4 darab 180. 4 darab 180. Kamu akan dapat 720 darjah. 720 darjah ni adalah hasil apabila ke-6 tu ditambahkan. Jadi, ramai yang tersilap kat mana? Dia tersilap kat sini. Cikgu tunjuk ramai student silap kat mana. Dia dah dapat betul dah 720 darjah. Dia dah dapat betul dah. Tapi dia terlupa. Dia pergi bahagi dengan 4. Siapa buat bahagi dengan 4 salah? Siapa buat bahagi dengan 4 tu salah.
Sebab apa? Sebab nilai bucu dia bukan 4. Nilai bucu dia adalah 6. Jadi jangan bahagi dengan 4. Hati-hati dekat situ. Jadi apa yang kita kena buat adalah bahagi dengan 6. Sebab bucu dia ada 6. Tengok cikgu dah kira kat sini. Bucu dia bukan ada 4. 720 bahagi dengan 6. Kamu akan dapat 120 darjah. 120 darjah tu apa? 120 darjah tu adalah nilai dekat sini, nilai dekat sini, nilai dekat sini. Semua tempat bucu adalah 120 darjah. Jelas ke? Jelas. Terus. Okey. Cikgu pun dengar 2 orang je. Mana yang lain ni? Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey, kejap. Okey. Merujuk kepada contoh yang cikgu bagi ni, merujuk kepada contoh yang cikgu bagi ni, buat pula yang warna ungu. Buat cuba untuk buat. Okey, kejap. Cikgu zoom balik. Okey. Okey, sekarang cuba buat. Dah betul ni baru kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, dah siap macam biasa sign dekat cikgu. Okay, cikgu. Okey. Kau turun Koko. Cikgu, iaitu heptagon ke hexagon? Yang mana? Yang ni? Purple. Purple ni. Kira ada berapa? Ada berapa bucu dia? 7. 7. 7. Ya ke 7? 8. Dapat soalan jawapan perpuluhan ke cikgu? Tak apa, buat dulu. Okey, kalau 8 kita tak panggil hep dengan hex. Kalau 6 kita panggil hexagon. Kalau 7 kita panggil heptagon. Kalau 8 kita ingat sotong. Sotong kita panggil dia apa? Octopus. Tapi kalau dia sekarang dalam keadaan poligon, kita panggil dia octagon. Okay. Okey, cikgu tunggu kat WhatsApp Okey.
7 tolak 2. 7 tolak 2. Dapat 5. 5 darab 180. 900. 900 bahagi dengan 8. Dia lagi tersilap bahagi tu. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bahagi 7. Sorry. Ini bahagi 7. 900 bahagi 7. Jadi kat sini soalan ni dia ada perpuluhan. Jawapan dia ada perpuluhan. Kalau perpuluhan, ingat nasihat cikgu, ambil 2 titik perpuluhan. Jangan tak ambil. Ambil 2 titik perpuluhan. Bucu dia 7, bukan 8. Bagus, Khairina. Okey, lagi 1 minit. Cikgu tunggu lagi 1 minit. Okey. Sekejap cikgu tengah cek jawapan kawan-kawan kamu sekali dengan kamu lah. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan cara pengiraan dia. Cikgu akan tunjukkan cara pengiraan dia. Okey, cikgu mula tunjuk. Lepas ni last. Kita nak confirm betul-betul yang kita boleh betul ke tak soalan ni. Kita akan menjawab soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir kat sini, cikgu akan tunjuk. Tengok betul-betul. Cikgu buat jalan kira step by step. Okey, cikgu mula tunjuk. Okey, yang pertama jangan terus mengira. Yang pertama adalah benda paling penting, kita kira dulu dia punya bucu. Ni 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Ini 6. Ini 7. Ada 7 bucu. Tadi siapa tanya tadi 7. Kalau 7 heptagon. Sorry. Cikgu tak kira bucu tadi. Cikgu terus bagi soalan. Okey, heptagon. Jadi N dia sama dengan 7. Barulah kita masuk kepada kita punya formula. N tolak 2 darab 180. Bila kita dah dapat N tolak 2 darab 180. Jadi apa yang kita nak kena buat? Masukkan 7 ni ke dalam N ni. Jadi kita akan dapat 7 tolak 2 darab 180. Kira. 7 tolak 2 kita dapat 5. 5 darab dengan 180. 5 darab 180, kita akan dapat dia 900. Kamu kena faham sesuatu tau. 900 ni adalah setiap bucu bila ditambahkan dia akan dapat 900. Dia akan dapat 900. Jadi macam mana nak selesaikan? Daripada 900, tengok kat sini, daripada 900, apa yang kita boleh baca dekat sini? Dia adalah poligon sekata. Jadi, kamu boleh bahagikan dengan sama rata. Contoh, kalau kamu ada RM10, kamu ada 2 orang kawan, kamu nak bahagi sama rata, 10 bahagi 2. Tapi sekarang, kita ada 900. Ada berapa bucu? Ada 7 bucu. 900 ni kena bahagi dengan 7. Bukan bahagi dengan 5. Jadi, 900, bila bahagi dengan 7, kamu akan dapat 128 ni dah betul. Tapi kalau ada perpuluhan, kamu kena ambil 2 titik perpuluhan. 128.57. Darjah. Ni masuk darjah. Ni ada bulat kecil ni masuk darjah.
Jelas ke contoh yang cikgu tunjuk dekat depan ni? Okey. Jadi maksudnya bila kita dah dapat 128, sudut dekat sini 128.57, sini pun 128.57, sini pun 128.57, semualah. Semua 128.57. Sebab tu penting untuk kita tahu formula ni. Penting untuk kita tahu formula dekat depan. 128.57. Semua dekat sini adalah 128.57. Okey, last. Kita cuba soalan yang terakhir. Sebab apa? Sebab kalau kamu tengok balik dekat worksheet, cikgu nak ajar cara menyelesaikan soalan dekat bawah ni. Tapi cikgu kena pastikan kamu betul-betul faham macam mana nak guna formula ni. Jadi, kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Cikgu buat yang warna kuning. Cikgu buat yang warna kuning. Silap. Silap. Cikgu zoom out sikit. Okey. Banyak dah contoh kita dah buat ni. Tapi tak apa. Okey. Tengok kepada warna kuning. Cuba selesaikan. Berdasarkan contoh dekat atas, cuba selesaikan berapakah bucu di setiap warna kuning. Cuba buat. Dan siap send dekat cikgu. Kira betul-betul kira betul-betul dia ada berapa bucu. Kalau siapa yang dah print ni, boleh buka muka surat 5. Okey, cikgu tunggu jawapan masing-masing. Jawapannya 135 darjah. 135 darjah. Buat dulu. Send dekat WhatsApp cikgu. Cikgu nak tengok jalan kerja. Okey. Buka kamera Rifki. Tak nampak pun muka Rifki. Buka kamera masing-masing. Buka kamera. Farish buka kamera Farish. Farish tengah buat tak tu? Tengah buat Okey, buka kamera, cikgu nak tengok Farish tengah buat ke tak. Siapa nama lagi seorang? Syafi. Syafi ada tak kat sini? Syafi? Ada. Okey. Syafi tengah buat tak tu Syafi? Nak send. Okey. Cikgu tunggu kat WhatsApp Okey, bagus Arisa, orang pertama. Okey, pandai, betul. Cikgu cek Okey, pandai, betul. Okey, 135, betul, pandai. Okey. Okey, Wan Rifki, betul. Okey, pandai. Jangan besar sangat darjah dia. Jangan besar sangat darjah dia, nanti orang baca kosong. Okey, cikgu tunggu lagi 2 minit. Ya, betul. Okey, cuba buat. Cikgu bagi lagi 2 minit.
Sekarang Okey. Okey, betul. Buka kamera, buka kamera. Okey, bagus, pandai. Okey, betul, bagus. Okey, habis dah masa. Jadi cikgu akan selesaikan soalan yang terakhir kita untuk bahagian ni. Lepas tu kamu boleh buka worksheet yang ketiga, cikgu akan ajarlah macam mana nak selesaikan. Okey. Cikgu nak dengar suara sikit. Ada kat sini tak ni masing-masing? Okey. Okey, jadi masing-masing boleh tengok ni. Step pertama kira bucu. Dia ada berapa bucu? Okey, bucu pertama. Bucu kedua. Bucu ketiga. Bucu keempat. Bucu kelima. Bucu keenam. Bucu ketujuh. Bucu ke-8. Jadi kat sini nama dia oktagon. Oktagon. Okey, oktagon. Jadi kita pergi kepada cara pengiraan oktagon. Yang mana N dia, bucu dia sama dengan 8. Okey, masukkan. Ni cikgu buat garisan ni. N tolak 2. Ingat formula ni. Darab 180. Bila N kita 8, masukkan 8 dalam ni. 8 tolak 2. Darab 180. 8 tolak 2, kita dapat 6. 6 darab dengan 180. Tekan kalkulator. Ingat, bila dah masuk tingkatan ni, wajib ada kalkulator. Siapa yang tak ada kalkulator tu, pergi beli. Kat Shopee RM30, RM20 pun ada. Okey, 1080 darjah. Ini adalah sudut cikgu terbuat ni, sudut apabila ditambahkan setiap bucu. Jadi, bila dia bercakap tentang poligon sekata, sekata ni maksudnya dia dibahagikan sama rata. Kita ambil 180 darjah, kita bahagikan kepada sama rata di semua sudut, semua bucu. Jadi dekat sini dia ada 8. 1080 bahagi dengan 8. Jadi dekat sini kita akan dapat 135. 135 tu apa? Dekat sini adalah 135. Sini pun 135. Semua 135. Ini penting. Lesson dekat sini adalah lesson yang penting. Supaya kita boleh tahu cara mengira di setiap sudut. Jelas ke? Cikgu nak dengar sikit. Jelas. Okey. Yang perempuan, jelas ke? Jelas. Okey, Khairina macam mana Khairina? Boleh faham gua ajar kat depan ni? Boleh. Okey. Okey, kalau siapa-siapa semua dah jelas, tak ada soalan, kita akan pergi kepada worksheet nombor 2. Worksheet nombor 2 ni, cikgu nak bagi kamu betul-betul faham yang tadi. Itu sebab apa? Sebab cikgu nak selesaikan worksheet nombor 2 ni. Yang terakhir, muka surat yang terakhir. Jadi, kamu tengok kepada worksheet yang cikgu nak tunjuk ni. Tengok betul-betul. Sekarang ni, kita masuk kepada poligon tak sekata. Kita masuk kepada poligon tak sekata. Kalau lah daripada tadi kita kira tentang poligon sekata, maksudnya dia boleh terus bahagi dengan bilangan bucu dia. Sekarang kita nak kira pula poligon tidak sekata. Macam mana poligon tak sekata? Sabar dulu. Kamu kena betul-betul faham tentang poligon sekata. Dekat sini
Pada malam ni sahaja kita dah kira berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 contoh cikgu dah bagi untuk setiap pengiraan poligon sekata. Jadi kamu tengok balik buku tulis kamu, dah ada 6 pengiraan ke belum? Kalau belum ada 6, maksudnya kamu ada miss 1 pengiraan. Okey. Masing-masing buka kamera. Dah ada dah yang tutup kamera. Okey. Jadi sekarang kita nak kira tentang poligon tidak sekata. Poligon tidak sekata. Okey, tengok ni. Pengiraan ni sama sahaja macam tadi. Pengiraan dia sama sahaja macam tadi. Cikgu nak kamu tulis apa yang cikgu buat ni. Kita akan buat soalan seterusnya. Buat sampai habis masa. Okey. Jadi kamu boleh tengok dekat sini cikgu nak ajar apa? Cikgu nak ajar kamu semua cara nak mencari nilai X. Maksudnya, cikgu nak ajar cara mendapatkan jumlah nilai sudut dekat sini. Kita nak dapatkan jumlah dekat X. Okey, step yang pertama, kira bucu. 1, 2, 3, 4. Bermakna nilai N dia sama dengan 4. Ingat step cikgu ni. N dia sama dengan 4. Bucu dia sama dengan 4. Jadi sebelum kita nak kira untuk X tu, kita kena kira dia punya jumlah sudut belah dalam. Jumlah sudut belah dalam. Kita nak kira jumlah sudut belah dalam. Jadi macam mana kita nak kira? Okey, macam tadi. Jadi dia ada formula N tolak 2 darab 180. N kita 4. Masukkan 4 dalam N ni. 4 tolak 2 darab 180. 4 bila ditolakkan dengan 2, kita dapat 2 darab 180. 2 darab 180 kita dapat 360. Ini yang kita buat macam tadi. 360 ni apa? Apabila bucu dekat sudut pertama. Mana sudut pertama? X. Kita tulis macam cikgu tulis. X. Ni bucu pertama. Bucu pertama X. Tambah di bucu kedua. Bucu kedua dia 60. Tambah 60. Tambah di bucu ketiga. Bucu ketiga dia 120. 120 darjah. Tambah di bucu keempat. 80. Jadi berapa apabila semuanya ditambahkan, berapa jumlah dia? Kan kita dah kira jumlah dekat sini. Perkataan jumlah dekat sini adalah hasil tambah semua bucu. Hasil tambah bahagi semua bucu adalah 360. Kita samakan dengan 360. Dekat situ jelas ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Jelas ke kat situ? Jelas. Okey. Jadi step yang seterusnya adalah kita kira dulu. Kita kira dulu 60 tambah 120 tambah 80. Kita kira. Tekan kalkulator. 60 tambah 120 tambah 80. Kamu akan dapat X tambah dengan 260 darjah sama dengan 360. Sekarang ni kita nak nilai X saja. Maksudnya kita kena tinggalkan X tu sorang-sorang. Jadi ada 260 dekat sini. Kita kena bawa dia pindah ke sebelah. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Cikgu nak dengar sikit suara. Negatif. Ya, dia jadi negatif. 360 tolaklah dengan 260. Tekan kalkulator dapat berapa? 100. 100. Jadi inilah jawapan X. Maksudnya X tu adalah 100 darjah. Okey. Cikgu terang lagi sekali. Yang tak dapat boleh tengok. Okey, yang pertama adalah ni soalan dia. Soalan kita berkaitan dengan apa sekarang ni? Soalan kita adalah berkaitan dengan sudut di poligon tidak sekata.
Tadi kita belajar tentang poligon sekata. Sekarang ni kita belajar tentang poligon tidak sekata. Bila poligon tidak sekata, kamu tak boleh main bahagi macam tadi. Kamu kena kira satu-satu. Jadi step kita yang pertama macam tadi juga. Apa dia? Kita kira bilangan bucu dia. N sama dengan 4. Macam mana cikgu dapat 4? Ini 1. Buat 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Sampai sini jelas ke? Cikgu nak dengar sikit suara masing-masing. Sampai sini jelas ke? N sama dengan 4 ni boleh faham ke? Okey. Jadi, guna N sama dengan 4, masukkan formula jumlah sudut pedalaman. Jumlah sudut pedalaman formula yang tadi. N tolak 2 darab 180. N kita 4. Masukkan 4 ke dalam N. 4 tolak 2 darab 180. Selesaikan dalam kurungan. 4 tolak 2 kita dapat 2 darab 180. 2 darab 180 kita dapat 360. Jumlah sudut belah dalam. Jumlah sudut belah dalam. Maksudnya bucu dekat pertama. Sudut belah dalam di pertama. Sudut belah dalam nombor 2. Sudut belah dalam nombor 3. Sudut belah dalam nombor 4. Ditambahkan semuanya kita dapat 360. Itu maksudnya 360 darjah yang kita kira dekat baris kedua ni. Jelas ke sampai 360 ni? Ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Jelas. Okey. Amboi, semua diam. Okey, jadi bila 360 ni kita dah dapat, kita buat macam ni. Kita ambil nama ni, bucu di pertama ni adalah X. Sebab tu cikgu salin X dekat sini. Tambah pula bucu kedua. Bucu kedua dia 60. Salin 60 dekat sini. Tambah pula bucu ketiga. Bucu ketiga kita 120. Sebab tu cikgu salin 120. Tambah pula bucu dekat bucu keempat. Iaitu bucu keempat kita 80. Kita salin 80. Sama dengan 360 yang kita salin ni. Jadi kita selesaikan dulu 60 tambah 120 tambah 80 dapat 260. Positif. Pindah ke sebelah jadi negatif. 360 tolak 260 kita dapat X tu sama dengan 100. Cikgu nak dengar suara sikit. Jelas ke? Boleh faham ke contoh yang cikgu tunjuk ni? Jelas. Okey. Sekarang kalau jelas, cikgu nak masing-masing cuba buat nombor 2. Berdasarkan contoh yang cikgu bagi kat depan tadi, cuba selesaikan soalan yang cikgu petakkan ni. Cuba buat. Dah siap send dekat WhatsApp, cikgu tunggu kat WhatsApp. Ada soalan kalau malu-malu nak tanya depan-depan, tanya kat WhatsApp.
Okey, send kat WhatsApp cikgu. Okey, bagus. Dah ada yang dah send 3 orang baru. Cikgu tunggu. Cikgu tunggu. Okey, pandai. Bagus. Ni Aiden. Bagus Aiden. Buat dekat worksheet tu pun boleh. Okey. Jawapan dia kalau ada yang tertanya, tanya jawapan dia berapa, jawapan dia 105. Okey, cikgu bagi lagi 2 minit. Cikgu bagi lagi 2 minit. Baik, bagus. Okey, bagus. Okey, bagus. Ikut je jalan kerja yang cikgu tunjuk ni kalau ragu-ragu. Bagus, bagus, bagus. Okey, 1 minit lagi. Okey. Okey, bagus. Okey. Habis masa, cikgu akan mula buat. Untuk bagi yang tak faham, boleh tengok macam mana cikgu selesaikan. Okey, tengok betul-betul macam mana cikgu selesaikan. Kalau tak faham, terus tanya, jangan diam. Okey, step dia sama sahaja. Okey, yang pertama dekat sini adalah kita kira dulu bilangan bucu dia. N tu berapa? Jadi kita kira ni 1, ini 2. Buat macam cikgu buat. Buat macam cikgu buat. Okey, ini 3, ini 4, ini 5. Maksud ni N sama dengan 5. Maksudnya bucu dia ada 5. Bila kita dah kira bucu dia sama dengan 5, apa yang kita buat? Masukkan formula jumlah sudut pedalaman. Sudut pedalaman. Jadi jumlah kita ada apa formula dia? N tolak dengan 2 darab 180 darjah. Guna formula ni nak selesaikan, nak dapatkan jumlah dia semua. N kita 5, masukkan 5 tolak 2 darab 180. 5 tolak 2 kita dapat 3. 3 darab 180. Bila 3 darab dengan 180, kita dapat jawapan dia 540 darjah. Jadi apa function 540 darjah ni? Apa function dia? Okey, kita ambil semua bucu. Bucu pertama adalah 90 darjah. Kita salin. 90 darjah. Tambah bucu dekat 2. Bucu dekat nombor 2, 122 darjah. Tambah bucu dekat 3. Bucu dekat 3 tu adalah X. Tambahkan semua. Bucu dekat nombor 4, 103 darjah. Tambah bucu dekat 5, iaitu 120 darjah. Bila semuanya ni ditambahkan, tengok cikgu dah tambahkan setiap bucu, inilah dia punya jawapan, 540 darjah. Kira dulu yang ni, yang nombor biasa, 90, 122, 103, 120. Kira 90 tambah 122 tambah 103 tambah 120. Jadi kita akan dapat X tu sama tambah 435 sama dengan 540 darjah. Tengok betul-betul
Jadi 435 ni positif. Positif, pindahlah ke sebelah. Kita akan dapat dia negatif 435. Jadi 540 darjah tolaklah dengan 435. X tu kita akan dapat 105 darjah. 105 darjah. Siapa yang dapat 105 ni, good job. Dia dah buat benda yang betul. Dia dapat jawapan yang betul. Jelas ke cara cikgu tunjuk kat depan ni? Boleh faham ke semua? Jelas. Okey. Jelas. Okey, bagus. Okey, merujuk kepada contoh yang cikgu buat tadi, kita selesaikan soalan nombor 3 pula. Kita selesaikan soalan nombor 3 pula. Okey, cikgu tunjuk soalan nombor 3. Cikgu nak masing-masing cuba buat soalan nombor 3. Cuba buat soalan nombor 3. Dah siap send dekat cikgu. Buat dulu soalan nombor 3. Okay. Okay, bagus. Cikgu cek. Okay, buat Yang silap tu buat salin balik correction tau siapa-siapa yang tersilap. Okey, bagus. Ramai yang dah betul ni. Bagus. Okey. Buat tau. Sabar dah nak habis dah pun masa. 15 minit lagi. Okey, send kat WhatsApp. Okey, ramai yang dah send. Bagus. Okey, betul. Okey, buat Cikgu cari soalan yang seterusnya. Ada tak yang soalan susah sikit? Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi cikgu akan tunjukkan soalan yang seterusnya.
Cikgu akan tunjukkan soalan yang seterusnya. Okey. Tapi cikgu akan tunjukkanlah pula jawapan dia. Okey. Okey, habis masa. Okey, ramai yang dah buat, bagus. Cikgu. Nak hantar. Okey. Cepat cikgu tunggu Okey, baguslah cikgu suka. Alhamdulillah, cikgu suka. Okey. Lepas ni kita akan buat soalan yang terakhir. Okey, cikgu akan tunjukkan yang tengah buat tu boleh je terus buat, yang tengah buat boleh je terus buat, yang tengah tak apa, yang tengah yang dah siap boleh cek jawapan dengan cikgu punya jawapan. Okey, cikgu tunjuk dekat depan. Cikgu tunjuk dekat depan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Yang pertama sekali macam biasa cikgu ajar kamu. Kira bucu. Bucu 1, bucu 2, bucu 3, bucu 4, bucu 5, bucu 6, bucu 7. Biar kita ingat yang soalan ni N dia sama dengan 7. Kita terus tulis N sama dengan 7. Biar kita tak tersilap penggunaan N tu. Jadi, kita guna pula jumlah sudut pedalaman. Jumlah sudut pedalaman punya formula. Formula ni tak akan berubah tau. Formula ni dia tak akan berubah. Kalau dia berubah maksudnya buku teks kamu kena berubah. Okey, sorry. Okey, N tolak dengan 2 dalam kurungan darab 180. N kita 7. Masukkan 7 ni ke dalam N ni. 7 tolak 2 darab 180. 7 tolak 2 dapat 5. 5 darab 180. 5 bila didarabkan dengan 180, kita dapat dia 900 darjah. 900 ni apa? 900 adalah apabila semua sudut di bucu pertama sampai bucu ke-7 ditambahkan, dia akan dapat 900. Jadi kita pergi kepada bucu pertama 140. Tambah pula bucu kedua. Betul. 128. Tambah pula bucu ketiga 114. Tambah pula bucu keempat 130. Tambah pula bucu ke-5, 138. Tambah pula bucu ke-6, 108. Tambah ni cikgu buat, cikgu buat zoom out sikit. Okey, tambah pula bucu ke-7 iaitu X. Nak sama dengan berapa? Samakan dengan yang kita dah kira pakai formula ni tadi, iaitu 900. Jadi nak selesaikan mana? Selesaikan 140 tambah 128 tambah 114 tambah 130, tambahkan semua. Jadi kiralah 140 tambah 128 tambah 114 tambah 130 tambah 138 tambah 108. Kamu akan dapat jawapan dia dekat sini 758 tambah X sama dengan 900. 758 ni positif pindah ke sebelah dia akan jadi negatif. Buat jalan kerja macam cikgu buat. Jangan buat yang lain. Jadi 900 tolakkan dengan 758, kita akan dapat X sama dengan 142 darjah. Inilah jawapan X. Cikgu harap jelas. Okey, boleh faham ke jalan kerja yang cikgu tunjuk dekat depan? Cikgu nak tanya sikit masing-masing. Jelas ke? Boleh. Jelas. Okey. Okey, jadi kita akan proceed kepada soalan yang terakhir untuk malam ni. Habis dah. Ni soalan yang terakhir dah. Tak ada dah. Sebab pukul 10.20 dah. Apa? Tak dengar? Ada tanya ke? Tak ada apa-apa. Okey. Ni dah soalan terakhir dah.
Kalau ada request nak kelas ni, nak kelas lagi, bagi tahu cikgu. Kita akan proceed kepada kelas yang seterusnya lah. Okey. Jadi untuk kelas next kelas, cikgu masih lagi di bahagian poligon. Cuma cikgu nak ajar kamu sudut pengeluaran pula. Okey. Okey, buat yang ni. Lepas tu cikgu akan simpulkan pembelajaran kita dengan cikgu nak terangkan apa yang kita nak belajar minggu depan. Okey. Dalam masa yang ada sekarang ni, selesaikan soalan yang berikutnya. Okey, lepas tu dah siap send dekat WhatsApp cikgu. Okey, bagus cikgu suka Okey, buat. Kalau kita tak cuba buat sampai bila-bila kita tak tahu. Okey, send kat cikgu Lagi 2 minit. Okey, 1 minit lagi. Okey, tak apa. Nanti cikgu cek send je dekat cikgu. Okey. Buat je siapa yang tengah ramai dah hantar. Bagus, bagus. Okey, cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Untuk siapa-siapa yang rasa dia salah boleh tengok macam mana cikgu selesaikan dekat depan. Step yang sama, tak ada apa-apa pun yang berbeza. Step yang sama. Okey, jadi ingat ni betul-betul. Lepas ni kita nak belajar. Kita nak belajar cara nak selesaikan soalan macam ni. Okey, yang pertama adalah kita kira dulu. Pucu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tulis N ni adalah sama dengan 8.
Kita tulis N sama dengan 8. Kenapa kita tulis N sama dengan 8? Supaya kita masukkan nilai yang betul dalam kita punya formula. N tolak 2 darab 180. Ni 8. 8 masuk dalam N. 8 tolak 2 darab 180. 8 tolak 2 dapat 6. 6 darab dengan 180. Kita kira kita akan dapat 1080 darjah. Jadi 1080 darjah tu kita nak buat apa? Kita tambahkan semua bucu macam tadi. Kita ambil bucu pertama 131 tambah. Bucu kedua 160 tambah. Bucu ketiga 97 tambah. 97 tambah. Bucu keempat 141 tambah. Bucu kelima X kita. Bucu keenam tambah 120. Cikgu buat ke bawah. Okey, akhir sekali. Bucu yang seterusnya iaitu 165 tambah dengan 126. Sama dengan berapa? Sama dengan 1080 darjah. Jadi kita kira yang boleh ditambahkan dulu. 131. 131 tambah 160. Tambah 160. Tambah 97. Tambah dengan 141. Tambah dengan 120. Tambah dengan 165. Dan akhir sekali tambah dengan 126. Jadi kita akan dapat jawapan tu dalam keadaan 940. X tu jangan lupa. 1080. Positif pindah ke sebelah ni positif. Bila positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. 1080 tolaklah dengan 940. Okey, 1080 tolak 940, kita akan dapat jawapan dia 140 darjah. Maksudnya X kat sini adalah 140 darjah. Okey. Jadi jelas ke pembelajaran kita hari ni? Jelas ke lesson kita hari ni? Jelas. Jelas. Okey. Okey. Yang perempuan cikgu tak dengar pun suara jelas ke? Okey. Okey, jadi cikgu nak buat rumusan sikit. Dia kena ada rumusan tau dalam setiap benda. Okey, yang pertama sekali, habis dah kelas kita Okey, cikgu nak buat rumusan lah apa yang kita belajar pada malam ni. Okey, yang pertama sekali adalah cikgu ajar apa? Cikgu ajar kamu semua poligon tu apa? Cikgu ajar kamu semua poligon tu apa? Apa syarat untuk jadi dia poligon? Ni, tertutup dan tak ada curve. Lepas tu cikgu tunjuk pula bentuk-bentuk poligon yang ada. Okey. Kemudian, lepas cikgu ajar kamu poligon tu apa, cikgu terangkan poligon ni terbahagi kepada dua. Satu dia sekata, satu dia tak sekata. Lepas tu cikgu bagi nota dekat kamu. Poligon sekata tu apa? Daripada segi sudut. Tak sekata tu macam mana daripada segi sudut? Sekata bila sudut dia semua sama. Tak sekata bila sudut dia berbeza. Sama juga dengan panjang sisi dia. Lepas tu cikgu tunjuk pula contoh dekat sini. Sekata yang mana? Tak sekata yang mana? Lepas tu cikgu ajar pula kamu tentang sudut. Cikgu refresh balik. Apa yang kita kena faham tentang sudut. Cikgu tunjuk sudut tu apa. Sudut ni buka garisan. 1 garisan, 2 garisan. Supaya kamu faham yang kita nak kira ni adalah kita kira tentang sudut. Kita kena tahu apa kita belajar, apa yang kita nak kena kira. Okey, jadi cikgu ajar kamu sudut. Sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga. Sudut ni macam mana? Makin besar dia punya pembukaan antara dua garis, makin besar nilai sudut dia. Okey, lepas tu cikgu terangkan apa siapa? Okey, cikgu terangkan pula untuk cikgu terangkan pula dekat sini macam mana kita nak belajar, iaitu contoh-contoh poligon sekata dengan poligon tak sekata. Biar kamu faham. Poligon sekata ni macam mana? Poligon tak sekata ni macam mana? Cikgu tunjuk dekat sini. Lepas tu cikgu ajar kamu, kalau dia 3D kita tak panggil dia poligon dah. Kita panggil dia prisma.
Okey, lepas tu kita teruskan kelas kita dengan apa? Kita teruskan kelas kita dengan cara pengiraan poligon sekata. 1 pengiraan, 2 pengiraan, 3 pengiraan, 4 pengiraan, 5 pengiraan. Ada 5 pengiraan tentang poligon, 6 pengiraan. Ada 6 kat bawah ni. 6 pengiraan tentang poligon sekata. Macam mana nak cari sudut di setiap bucu untuk poligon sekata. Habis dekat situ cikgu ajar pula kamu semua. Ada banyak pengiraan dekat sini. Cikgu ajar apa? Cikgu ajar cara nak mengira sudut di poligon tak sekata pula. Ni 1, 2, 3, 4. Ada 4 pengiraan kita dah buat. Okey ke semua untuk kelas malam ni? Jelas ke semua yang cikgu terangkan? Jelas. Okey. Okey. Jadi sampai situ sahajalah kelas kita pada malam ni. Cikgu mengucapkan terima kasih atas komitmen yang ditunjukkan. Mantap semuanya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey. Terima kasih, cikgu. Bye. Salam. Terima kasih cikgu. Sama-sama.